Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Alhamdulillah illazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah. Allah anugerahkan kita ihsan. Allah anugerahkan kita makrifat. Allah anugerahkan kita dapat mengenal dirinya kepada kita hingga kita tidak jahil lagi, hingga kita mengetahui hidup kita ini adalah cerita-cerita, kisah-kisah. Maka tidak ada lagi rasa keakuan diri kita. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada kita. Barulah benar-benar kita ini yang dikatakan mengesakan Allah Subhanahu wa taala seperti mana sebenarnya dialah yang mengesakan dirinya sendiri. Jadi dia berkata kepada Muhammad, Muhammad, sebenarnya yang memuji itu aku, bukan engkau Muhammad. Begitulah keadaannya. Bila kita dah kenal diri kita yang dalam tu Muhammad tu, maka begitu jugalah Allah akan berkata, yang memuji itu aku. Maknanya tiada engkau. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau, bukan. Jangan lagi rasa ada engkau. Di situ maqam Muhammad. Sentiasa tidak ada rasa keakuan diri. Kalau kita katakan ini ilmu daripada si Aziz, tipu. Ini ilmu yang sejati, yang daripada Allah, yang sebelum ada ilmu yang lain. Ilmu kefahaman ini yang Allah nak untuk faham tentang diriku dulu. Ingin aku dikenali, kata Allah. Maka tu dijadikan Nur Muhammad. Yang belum terjadi yang lain, Nur Muhammad lah Allah jadikan dengan perkataan di waktu Allah Subhanahu wa taala tengah berasyik cukup sempurna dengan dirinya sendiri. Bukan dijadikan Nur Muhammad tu jadi dua, bukan. Maknanya Nur Muhammad tu untuk menceritakan ingin dikenali lah. Bila kita nanti terzahir, kita harus kenal. Bila kenal, tak ada kita. Siapa pun yang akan kenal Allah, Allah kenalkan dirinya pada kita, binasa. Tak ada. Dan bila kita tak ada, dibinasakan oleh Allah, memangnya kita tak pernah ada pun. Itu dia. Tapi kalau orang tak dibinasakan dulu, atau tak cari jalan mati sebelum datang mati, kata Nabi, maka kita tak dapat. Kita masih lagi rasa ada kita. Kita tak bersungguh-sungguh. Kita akan merasakan kemauan kita yang kita layan. Kehidupan kita akan jadi kehidupan hawa nafsu. Keinginan kita, hawa nafsu kita yang kita layankan. Tapi bila kita dah kenal diri, kenal Allah, maka Allah binasakan, Allah tundukkan hawa nafsu kita. Kerana yang boleh menundukkan hawa nafsu kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang sentiasa setiap saat ini penuh dengan harga yang besar, yang tinggi, iaitu lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Sebab apa? Bila orang dah kenal diri, dia kenal Allah,
maka setiap saat dia sentiasa hendakkan mengesakan Allah dan tak mahu ada rasa keakuan diri. Macam mana tu? Kerana mereka dah faham, inilah nikmat yang paling besar. Maka masih lagi dia nak rasa ada keakuan diri, maka masa tu kita belum selesai lagi. Jadi banyak di antara kita keadaan sekarang ni dah jadi terbalik. Kita maknanya buta dengan Allah, celik dengan sekalian yang Allah jadikan. Sedangkan sekalian yang Allah jadikan untuk supaya jangan kita terhijab dengan Allah. Tapi kita pandang tu kita tak faham, kita pandang sekalian yang Allah jadikan, kita pandang apa yang dijadikan. Kita tak pandang siapa yang menjadikan tu. Tujuan yang dia jadikan, tak lain jangan pandang yang dijadikan. Faham siapakah yang menjadikan. Itu yang dinamakan tadi hakul yakin. Di situ nanti kita melihat sebenarnya dengan penglihatan Allah. Jadi kita bila melihat dengan penglihatan Allah, kita tak nampak yang lain dah. Buta dah. Apa sekian banyak. Semua yang Allah ciptakan kita tak nampak. Kita nampak Allah lah dahulu. Itu tandanya kita tidak buta. Tidak jahil tentang Allah. Tetapi masih lagi kalau kita gini, ilmu kita banyak, amalan kita banyak, kita rasa kita dah kenal Allah, itu kazib, itu penipu. Dengan siapa yang kita nak tipu? Kita masih lagi dalam keadaan jahil dengan Allah. Kita mengaku kita rasa kita kenal Allah. Itu bukan kenal Allah. Berulang kali saya sebut. Itu hanya sebut nama Allah. Orang yang sebut nama Allah dengan orang yang merasakan maknanya yang ada hanya Allah, lain. Dia dah tak ada keakuan diri. Dia merasa yang ada hanya Allah. Jadi setiap penglihatan, setiap hidup dia, setiap kalam dia, setiap pendengaran dia, setiap kehendak-kehendak dia, setiap kudrat yang dia pakai, dia bersandarkan betul-betul hak Allah Ta'ala. Tak ada dia. Bukan aku, bukan. Semua dia. Allah SWT. Itu yang manis, bahagia hidupnya. Ya, ini kalau kita tak betul-betul memahami ini hidayah tau. Ini hidayatullah. Kalau kita Islam, belum tentu kita dapat hidayatullah. Minta maaf saya cakap. Kita ni dah syok sendiri. Kita rasa kita Islam, kita dapat hidayatullah dah. Kita nak jumpa orang bukan Islam, kita nak Islamkan dia. Padahal kita belum Islam sempurna lagi. Sebab apa belum sempurna Islam lagi? Kita tak tahu tu. Agama tu adalah mengenal Allah. Agama tu kena kenal Allah dulu. Kita ambil agama dulu tanpa kenal Allah dulu. Minta maaf saya cakap. Jadi kita kena fahamlah. Nanti kita isi dengan ilmu-ilmu amal-amal dalam diri kita. Nanti banyak akan jadi rosak, kita tak sedar. Kita berada dalam istidraj. Wa na'udzubillah. Dibagi Allah ilmu, dibagi rezeki, dia bagi macam-macam. Jadi apa kita nak jadi. Tujuan dia adalah engkau makin jauh dengan Allah. Sebab kau akan rasa bangga. Kau bersandar pada amalan kau. Aku buat amalan ni, jadi aku buat gini. Aku buat apa ni, ilmu aku begini, aku akan dapat begini. Allah tu dia tak nampak. Dia tak nampak Allah. Dia hanya nampak ganjaran tu bagi dia, itu dah sesuatu kurniaan yang besar. Padahal itu adalah menyebabkan hati dia jauh dengan Allah. Dia tak kenal Allah. Masih lagi dia berjalan, kaki yang ngangkat dia langkah tu dia rasakan dia lagi. Masih lagi dia ngangkat takbir atau ihram, dia rasa dia yang ngangkat takbir tu tadi tangan dia. Dia yang mengucapkan takbir Allahu Akbar. Masih lagi ada dua, ada Allah, ada dia. Mana masih lagi wala yusyrik bi ibadat. Jadi ini siapa yang bertanggungjawab untuk memberitahu? Tu tadi. Siapa yang bertanggungjawab? Kita perhatikan kehidupan kita ni sekarang. Kita menghina-hina orang yang duduk di jalan ni benar-benar. Kita kata dia memecahkan rahsia Allah. Dia bukakan rahsia Allah. Dia dah melampau sangat. Padahal kita tak faham. Dia nak menceritakan bahawa kita ni berada dalam kesyirikan. Dia tu jujur bagi tahu kepada kita. Kita ni tak betul. Dalam kita mengatakan tadi Maliki Yaumiddin di hadapan Allah,
kita boleh nipu Allah Ta'ala. Kita kata Maliki Yaumiddin. Kita tak berdasiasat. Kita hanya sebut aja di hadapan Allah tanpa kita faham dengan siapa. Allah bukan nak dengar sebutan tu. Allah nak kita faham macam mana kita amaliakan dalam kehidupan kita. Kita akhlakkan Maliki Yaumiddin tu. Adakah dah sudah ke situ? Ternyata tidak. Kita sibuk nak banyak-banyak kumpulkan ayat-ayat Allah sampai kita tertipu dengan ayat-ayat tu. Bukan ayat tu menipu kita. Kita yang tertipu sebab kita tak lagi dapat duduk makom tu. Kita dah berpindah. Dalam keadaan kita tak tahu yang kita baca tu makom dia macam mana. Ia macam kalau kita makan durian musang king lah. Kalau kita tak makan tak rasa dia punya rasa durian musang king tu. Tentu kita tak nak makan lagi. Tahu pula kita. Ini bukan musang king lah. Ini durian kampung biasa. Rasa dia tawar. Tahu pula. Tu tadi. Ya. Allah nak ajar kita ni. Kenapa dalam solat pula engkau Maliki Yaumiddin? Kau tak ada pengisian rasa Maliki Yaumiddin tu. Engkau menyebut ni dalam keadaan kosong. Sebab engkau tak berdasiasat. Seperti mana durian, kau lihat je durian tu. Kau kata durian. Gitu Maliki Yaumiddin. Tanpa kau tahu Maliki Yaumiddin, patutnya kau bergetar hati kau. Kerana engkau dah menyalahi banyak menggunakan kuasa, engkau rasa engkau yang berkuasa. Padahal Maliki Yaumiddin, dia setiap waktu dan masa, bila-bila pun dia merajai setiap waktu-waktu tu di bawah pemerintahan dia. Malik. Yaum, hari-hari apa pun, di tangan Allah lah kekuasaan. Dia yang menyusun pentadbiran di 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Seisi-isinya. Semuanya di bawah pentadbiran Allah, di bawah pentakdiran Allah. Tapi bila kita baca Maliki Yaumiddin, kita tak rasa bergetar hati kita. Kita bawa kereta atau bawa motor, tiba-tiba kucing depan mata. Tengah laju ni. Kucing depan mata kita. Apa kita sebut? Kita menjerit. Itulah dalaman kita. Tapi kalau dalaman kita sentiasa Allah, sentiasa ingat dia tanpa kita keluar dalam tu, tentu bila datang terperanjat dia, kita tetap Allah. Kita tetap akan sebut nama-nama yang suci tu tadi. Begitulah diri kita bila sakaratul maut nanti, yang sakit, nama siapa yang kita sebut? Tentu nama yang kita sebut tu memiliki rasa gelombang yang terbiasa, rasa cinta kita. Kalau kita tak terbiasa angkat air, kita rasakan dia yang angkat. Dalaman kita ni tanpa zikir, tapi dalaman zikir khafi yang rasa asyik dengan dia tadi. Rasa asyik tu tadi yang terus menyalur, kita tak rasa. Kita rasa kita dah maknanya melukai kekasih kita bila kita rasa kita yang angkat. Padahal kekasih kita Allah yang angkat. Suapkan kita dengan kasih sayang. Tapi kita tak hadirkan tu, kita rasa kita atau kita tak belajar, langsung kosong. Kita tak mensyukuri nikmat Allah. Jadi mensyukuri nikmat Allah yang sebenar adalah kita meniadakan keakuan diri kita dan merasakan dia je. Di dalam diri kita, wa fi anfusikum, kita dah lihat, afala tubsirun, kita dah lihat tak ada diri kita. Yang ada adalah Muhammad, iaitu sifatullah, sirullah dia. Langsung kita tahu apa pun yang kita gerak, bukan kau Muhammad, bukan kau. Sentiasa kita dengar bukan. Aku tak ada hidup, aku tak ada. La hayyun, la alimun, la qadirun, la sami'un, la basirun, la mutakalimun. Tidak ada. Nyata yang adanya dia. Cerita dia semua kita nampak. Baik atau buruk. Siapa yang nak menjelas? Bila kita menjelas begini, dia kata kita melampau sangat menceritakan rahsia Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita nak ceritakan apa sebenarnya? Dalam diri kita ni tak ada lain, yang ada rahsia Allah. Dan dia yang ceritakan rahsia dia. Dia suruh tajali. Dia lah tu. Rahsia Allah.
Apa pula yang kita ceritakan rahsia Allah tu salah? Dan memang kita ni tak ada. Ya. Kita ni tak ada. Yang kau pergi merasa ada lagi diri kau tu yang jadi berat. Selagi kau rasa ada keakuan diri, ada diri, maknanya kita berada dalam kerugian dah dibagi tahu dah. Kita tak ngesakan Allah betul-betul. Rugilah kita. Saat kita demi saat berada dalam kerugian. Ya Allah, dibiarkan. Tapi kita rasa macam kita dah beramal, kita buat. Kalau kita dah beramal, jangan sandarkan amalan tu. Jangan sandarkan ilmu yang kau dah belajar banyak. Bukan tak bagi belajar. Dah belajar banyak, sandarkan kepada Allah. La ilma lana. Sentiasa bawa itu Allah, bukan bawa ilmu tu. Tu tadi. Jadi itu yang kita nak faham. Bila manusia-manusia, dia dah banyak amal, dia dah banyak zikir, dia dah jadi khalifah mendidik orang, membawa zikir. Tetapi dia tidak sedar bahawa itu semua adalah hak-hak Allah. Masih lagi dia rasa dia menanggung tu semua. Dia menjaga tu. Dia nak, ya Allah, ini perlu dibereskan, perlu diselesaikan. Kalau tidak, kita tak sedar apa yang dimaksudkan, yang tersirat tu Imam Mahdi tadi. Kita tak faham. Ya. Bila sebut Imam Mahdi, dia kata kita ni menakut-nakutkan manusia. Padahal kita bukan menakut-nakutkan. Tujuan kita bacakan cerita tentang Imam Mahdi untuk kita membuat persiapan. Persiapan apa? Persiapan bila-bila masa kita ni akan wafat. Jadi persiapan dia apa? Mengajilah, mengenal diri, mengenal Allah. Baru kita faham Imam Mahdi tu kat mana sebenarnya. Mengapa kita perlu tunggu-tunggu? Tak perlu tunggu-tunggu. Imam Mahdi tu dah memang sentiasa berjalan. Kita jangan pandang Imam Mahdi tu tadi. Tapi pandang tadi Allah tu tadi. Allah tu lebih mustahak lagi. Jadi bila kita dah pegang Allah tu lebih mustahak, kita akan sentiasa menafikan, meniadakan. Itu yang Allah nak lihat dalam diri kita. Allah nak lihat itu je dalam diri kita ni. Banyak pun ilmu yang Allah bagi, tapi Allah nak lihat bagaimana kita hilangkan. Supaya kita yang ada esa Allah SWT. Maknanya seluruh ayat-ayat Allah, apa pun kalimat-kalimat Rabbi, air lautan ni jadi dakwat, untuk dijadikan kalam, untuk tulis kalimat Allah, kering air lautannya di dakwat tu. Tak habis lagi kalimat Rabbi. Jadi kita ahli tujuan kita bukan banyak-banyak kumpul ilmu-ilmu, tetapi disuruh kita nak lihat pada kita bagaimana cara, walau kita dapat satu huruf, satu ilmu huruf tadi, huruf alif, tapi kita jaganya tu tadi supaya ternyata diri kita esa tegak mengesakan Allah. Itu yang Allah SWT nak lihat dalaman kita tu. Bukan saya cakap tadi Allah tak bagi kita beramal. Boleh beramal, tapi Allah memandang di situ. Di situlah jadi rosak ke tak rosak kita, dalaman tu Allah bang. Maka tu Nabi Muhammad SAW bagi tahu pada sahabat. Di dalam diri kita ni, tubuh kita masing-masing ada segumpal daging. Kalau baik, baiklah semuanya. Sahabat dah bingung. Apa dalam tu ya Rasulullah? Itulah dinamakan qalbun. Qalbun tu dia dah kenal dia dalam qalbun tadi. Seorang rijal dalam tu dia dah kenal. Bila kita kenal, kita jatuh cinta, asyik lebur lah kita di situ. Jadi cahaya tu pergi. Di situ tempat mengesakan Allah. Qalbun kita tu tadi. Qalbun yang dah kenal diri, kenal Allah. Kalau tak kenal diri, tak kenal Allah lagi, maka kita berlegar di luar qalbun. Maka itulah cepat-cepat kita mencari jalan kembali ke rahmatullah semasa hidup. Bukan nanti kita dah meninggal, orang kata dia telah berpulang ke rahmatullah. Wah, kita macamlah yakin. Betul ke? Tapi kita kata jangan sangka buruk. Tapi iyalah, ya ke dia tu telah pulang ke rahmatullah. Sedangkan ketika dia hidup, dia tak mau cari mengenal diri, mengenal Allah. Kita sedap mulut cakap dia ni telah pulang ke rahmatullah. Jadi saya tak cakaplah tak boleh cakap. Tapi betul ke kita cakap tu?
Tu tadi. Jadi kena faham. Situasi kita sekarang ni, kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah, maka itu kita tidak yakin kepada Allah. Kata-kata kita membuatkan kita melakukan syirik kepada Allah, kita tak sedar. Sebab kita tak kenal Allah. Jadi berlalu perkataan kita dulu-dulu macam-macam perkataan-perkataan yang menyebabkan kita ni tadi telah melakukan dosa yang besar. Ya. Kita suka bersandar. Nanti kalau kamu tak ada, saya nak duduk dengan siapa? Itu kata-kata tu boleh merosakkan akidah kita. Ya. Seolah-olah kita makhluk yang kita harapkan berada sama kita, kita rasa lega. Tapi bila makhluk tu tak ada, kita rasa tak lega. Itu pun mensekutukan Allah juga. Sebab kita menuhankan keyakinan kita bahawa dia boleh menghibur kita, boleh selamatkan kita. Padahal kalau orang yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, takut dia nak buat watak begitu. Sebab dia tahu Allah sentiasa melihat, mendengar, mengetahui dalaman dia. Malu dia. Kalau orang berkatakan, engkau lah melindung aku. Bukan aku lindung lah, Allah yang lindung. Oh, engkau ni pemurah, banyak bagi rezeki. Bukan akulah, Allah yang bagilah. Kita takut orang sebut tu, kita takut nak ada rasa keakuan diri. Oh, akulah. Tak ada. Ini semua Allah. Bukan saya. Allah yang suruh. Ni duit Allah. Saya tak ada kena-mengena. Tapi ni Allah yang suruh bagi, belanja, apa semua. Tak. Jangan nampak saya. Ini nampakkan rahmat Allah. Kita ajar orang gitu. Ini tidak kita nakkan. Balasan aku berapa ya Allah bila aku buat begini. Ya Allah. Masih lagi kita kurang kenal Allah SWT. Tapi kalau orang dah benar-benar kenal kepada Allah, tak ada keakuan diri, dia ikut aja apa pun sistem yang Allah Ta'ala telah atur dalam kehidupan dia. Dan malahan dia bahagia. Asalkan kau atur aku macam mana nak buat, buatlah ya Allah. Asalkan aku sentiasa lebur, tak ada keakuan diri aku. Jadi dia sentiasa duduk di dalam makam yang dikatakan makam Mahmud. Makam yang terpuji. Dia tidak duduk makam yang dipanggil tadi mazmumah. Makam yang tercela. Tercela ni ada keakuan diri, tercela lah kita. Sebab kita ni memang tak ada. Lepas tu kita mengaku ada. Berat dah. Itu nak jagalah. Jadi inilah kita berjumpa setiap kali kita nak apa, kita dengar talk, inilah juga tak ada cerita lain. Jalan cerita dia tetap juga mengesahkan Allah. Apa pun kita nampak, barang apa pun yang Allah jadikan di sekalian 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seisi-isinya pertukaran siang dan malam, tetap juga kita menghabiskan skrip-skrip yang telah Allah Ta'ala tentukan jalan ceritanya. Kita ngikut, tak ada apa benda kita. Sebenarnya kita mengikuti apa saja yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah aturkan. Tapi bila ada keakuan diri je, habis. Kita rasa kita yang, itu yang tak nak tu. Jadi keputusan untuk kita betul-betul dah kenal diri, kenal Allah, jawapannya tetap binasa. Tak ada keakuan diri. Kalau ada, cepatlah hancurkan. La ilaha illallah. Pancung dengan pedang kalimah la ilaha illallah. Hanya Allah yang boleh memancung tadi. Keakuan diri kita itu. Jadi musuh yang paling hebat, yang paling perlu kita perangi, istiharkan supaya tak ada aku. Itu bukan senang. Kalau kita jumpa, alhamdulillah, kita dah jumpa pembimbing-pembimbing, jurulatih yang menunjukkan kita ikutlah. Alhamdulillah, pasti kita akan diberi oleh Allah kurniaan daripada Allah, iaitu warzuqnil fana'a anni nanti. InsyaAllah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. InsyaAllah kita minta pencerahan kepada Syekh Latif dan juga teman-teman kita lain, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat, inayah, kasih sayangnya dapat kita bersama-sama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kasih sayangnya. Talk kenal diri, kenal Allah pada malam ini. Jadi itulah yang dikatakan kita membawa kepada hala tuju, iaitu menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah.
Itulah yang kita sentiasa ulang-ulang dalam diri kita supaya kita sentiasa teguh, dan sentiasa diberi wazirinahum huda, petunjuk, kefahaman di sisinya untuk kita bersama-sama bawa dalam kehidupan harian kita, bukan hanya mendengar dan mendengar dengan halua telinga, tapi mendengar dan buat dalam kehidupan harian kita. Itu yang disuruh oleh kekasih kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperkatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku. Rasulullah beritahu, ikuti Allah Taala kata, ikuti kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Maknanya mengenal Allah ni takluknya kena mengenal diri. Mengenal diri tu apa dia? Menafikan keakuan diri. Jelas dah. Jelas kita sama-sama cakap ni memang dah jelas dah. Memang tak ada bengkak-bengkok, tak ada, memang itu je yang Allah Taala suruh cakap. Tapi itu memang penjelasan yang mana semua orang boleh faham dalam pendengar, dalam untuk siapa-siapa yang mendengar YouTube ni apa semua ke. Memang Allah Taala mudah nak bagi kita faham sebenarnya. Tapi kita manusia ni bila mendengar ni, bila orang tak setuju, kan? Bila orang tak setuju, mesti dia akan cari apa salah kita. Apa salah yang daripada kalam Allah. Jadi kita amat-amat merbahayalah kalau perkara-perkara begini difikirkan dalam hati yang tak bersih tu, tak suci tu. Berbahaya. Jadi kembalilah kepada Allah. Berbahaya apa sebenarnya? Bukan nak kata berbahaya apa, cuma benda ni dah jelas. Macam berbahaya tu maksudnya dia mendengar dalam keadaan dia menutupi. Bila dah jelas, besok betul-betul jelas Allah Taala letak kan, dia kata tak ada aku tak ada dengar, gitu, dia tutup telinga dia. Tu menutupi. Jadi dia tak boleh nak tutup benda macam tu. Jadi Allah Taala bagi supaya menjadi pendengar yang baik. Bagi habis dulu cakap. Bagi habis dulu talk ni sampai berapa jam, tak sampai 2 jam pun, 1 jam lebih, dengar dulu. Dan jadilah pendengar yang baik, insya-Allah akan mendapat ketaatan. Sami'na wa ata'na. Itu yang kita nak. Jadi teringat saya kepada cerita Sunan Kalijogo, Raden Syahid. Nak berguru dengan Sunan Bonang. Dia bersungguh-sungguh dia nakkan ilmu Allah ni. Dia nak cari jalan dengan gerak Allah tadi tu. Bersungguh-sungguh dia. Jadi sampai satu perkataan, memang susah nak jumpa Sunan Bonang ni sebenarnya. Kalau kita tengok dari segi penceritaan tu, memang susah. Jadi satu perkataan yang Sunan Kalijogo sebut, aku nak cari sampai nak cari ilmu ni, iaitu ilmu titik, dia kata. Baru Sunan Bonang dia memahami, bukan memahami, dia mengetahui bahawa perkara ni memang itulah yang sebenarnya nak disampaikan, dididik untuk menjadi seorang yang bertakwa, kan? Yang tu sebenarnya ilmu titik. Orang Sunan Kalijogo tu dah hebat dah. Orang kata tu dah memang hebat, keturunan sakti apa semua dan sebagainya, wali-wali Allah, kan. Tapi dia nak ilmu titik. Titik dia kata. Titik tu penjelasan daripada pembimbing rohani kita. Titik tu berasal daripada itulah titik noktah ghaib, iaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang sebenarnya dia nak cari yang tu, titik. Kita tak memahami sebab ilmu Allah Taala ni luas. Jadi bila kita ceritakan bidang, bila pembimbing rohani atau siapa-siapa yang menceritakan tentang perkara sebegini, itu adalah bidang yang Allah Taala letakkan, bidang masing-masing. Dia ada macam-macam. Ilmu Allah ni luas sangat. Kita tak boleh letakkan satu ilmu, kita dah ada ilmu, kita mendengar ilmu tu, kita merendahkan, tak boleh. Kan? Kalau umur budak 5 tahun pun dia menyebut tentang kalimah Allah, kalimatul Rabbi, yang mana boleh kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kita ikut. Yang sebenarnya. Walaupun dia pengemis sekalipun, kita apa yang dia cakap dengan kata-kata hikmat tu, itulah yang kita sebenarnya kita nak ikut jalan yang sebenar menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada keakuan diri kita, yang adanya Allah. Jadi keberuntungan kita difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkara-perkara sebegini, sebab tidak boleh kita nak ceritakan perkara sebegini. Saya pun macam itulah keadaan. Saya pun tak tahu nak cakap apa, tapi
daripada dia. Kalamullah, mutakallimun Allah SWT. Bukan kita sekadar kita nak cakap dengan hawa nafsu. Bukan. Itulah yang Allah Taala didik di kita supaya perkataan-perkataan yang keluar tu masuk kepada rohaniah yang mendengar. Siapa-siapa pun yang Allah Taala tunjuki, iaitu yahdillahu li masyad. Apa dia membimbing apa pun kalimat dia bimbing apa pun yang disampaikan semua masuk kepada rohaniah, itu daripada dia, bukan kita. Jadi itulah pada permulaannya memang sebenarnya gitulah. Kita ni memang asal-asal memang tak ada. Kita memang asal-asal 4,000 tahun dulu memang sentiasa asyik, roh kita asyik dengan Allah je. Bila terzahir nak menyatakan dia tu yang ada. Itu yang ialah Syekh Abdul Qadir ni pecahkan tujuh yang berulang tu kan. Yang tak boleh, yang dikatakan la hayyun dan sebagainya, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Semua la. Kita ni asal memang tak ada. Jadi terzahirnya kita nak menyatakan dia tu yang ada. Tu yang sebenarnya. Kita nak selalu kita cakap benda ni dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita. Supaya perkara sebegini menjadi sebati dalam hidup kita. Sebab apa? Ini penting. Saya pun cakap tadi dengan sahabat saya, bila saya sharekan link YouTube ni dekat dia, cakap ini penting dan benda ni yang dah lama kita tinggal. Saya cakap jelas, dah lama kita tinggal. Jadi saya sharekan, saya cakap perkara yang ni penting dan dah lama kita tinggal. Jadi kembalilah kepada Allah, dengar betul-betul, insya-Allah, dengar dengan pendengaran Allah, insya-Allah akan dapat sami'na wa ata'na. Jadi sama-sama kita sebelum saya mengakhiri, boleh ikuti channel YouTube Cahaya Online. Buka je Cahaya Online ataupun kenal diri kenal Allah, menerusi Cahaya Online YouTube ni, Cahaya Online. Kita akan nampak semua episod-episod yang berkaitan dengan, tak kira dia nak tengok episod yang mana pun, tapi yang penting kita dengar, jadi pendengar yang baik, insya-Allah. Jadi untuk saya nak keluarkan pada esok pagi, insya-Allah, esok pagi pada hari Sabtu, kita ada talk duha. Kita sebenarnya insya-Allah bila Syekh Aziz ada di sini di kawasan Perlis akan diadakan 2 sesi, iaitu yang pertama talk duha kita pada pukul 10 pagi dan seterusnya diadakan pada insya-Allah selepas Isyak untuk talk malamnya lah. Jadi siapa yang berkenaan dengan maklumat ni, kita boleh kongsikan untuk kita memilih yang mana yang ni lah, memilih mana jadual yang perlu dia hadir. Sebab ini penting bagi kita untuk kita mengukuhkan keadaan akidah kita yang dah lama akidah kita yang dah rosak, yang dah lama kita tinggal benda ni, jadi rosak lah. Jadi itu kita nak ni sama-sama lah, sama-sama kita, bukan kata saya ni tahu ke apa, tak, saya ni pun tak ada la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mustata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunub la ilaha illa anta la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Perkara yang Rasulullah tak suka tapi
tapi tidak dikabulkan oleh Allah, iaitu perpecahan umat. Kita ni usaha saja, usaha kena buat untuk menyatukan umat, walaupun kita tahu bahawa sesungguhnya doa untuk disatukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikabulkan oleh Allah. Namun begitu, usaha-usaha penyatuan wajib dilakukan. Maka yang boleh bersatu, bersatulah. Yang tak boleh satu, nak buat macam mana? Kadang-kala bila kita merentas bahtera lautan kehidupan yang penuh pancaroba, kita rasa begitu mencabar. Tetapi Allah yang Maha Agung lagi Maha Mengetahui itu, Dia juga bersifat memberikan tanda kepada hamba-hamba. Contohnya bila kita nak melakukan sesuatu, kita kadang-kala kita ragu. Tetapi Allah memberikan kekuatan dan tanda. Tanda tu besar tanda dia. Tiba-tiba bila kita pergi dengar khutbah tu tengah cerita pasal perjuangan kita. Khutbah tu tengah menyelesaikan masalah kita. Bila kita jadi macam tu, tajalli macam tu, kita pun celik mata, terkejut bila khutbah tu menceritakan tentang hal yang kita nak buat. Macam Allah ni tengah bercakap dengan kita, mengukuhkan perjuangan, mengukuhkan langkah. Walaupun 1000 dugaan, cabaran, Allah ni maha menghiburkan dan maha meyakinkan hamba-hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namun apa yang penting dia, perkara-perkara yang nak dilakukan menuju kepada era perpaduan tu hendaklah ditanam dalam diri. Pertama sekali, mentanamkan ke dalam diri kita baik sangka. Kalau cerita pasal baik sangka, berbudi bahasa, sabar, sopan santun, pemaaf, macam-macam cerita dia tak habis. Cerita tak habis. Kesimpulan bagi cerita dia ialah menafikan keakuan diri. Menafikan keakuan diri. Pernahkah kita minta dengan Allah, ya Allah, gunakanlah kepada aku, membuang keakuan diri, ya Allah, membuang keakuan diri. Cuba renung-renungkan dalam hidup, ketika mana solat Jumaat, makbul doa, pernahkah berdoa, ya Allah, tolong buangkan keakuan diri? Salah ke doa macam tu? Salah ke doa macam tu? Itulah yang katanya Allah Ta'ala ni maha bijaksana dan maha berhikmah. Tiba-tiba di suatu subuh, pukul 4 pagi, saya buka kuliah sebelum subuh, Syekh Muhammad Zainal Asri, dia bercerita tentang hal yang sama. Dia kata merasai yang wujud hanya wujud Allah itu merupakan suatu tanda, salah satu tanda satu orang hamba Allah itu mentauhidkan Allah. Cuba buka Pak Long Zainal Asri punya
kuliah beberapa hari yang lalu, kuliah sebelum subuh. Luar biasa. Dia cakap tu dalam 20 minit dia, tapi menyelesaikan banyak masalah umat. Slow dia cakap. Jadi nak ceritanya, slogan membuang keakuan diri ni, dia dibawa bukan boleh orang perseorangan, seorang dua orang je. Bukan, dia dibawa zaman berzaman oleh para awliya, arif billah, tok kenali. Bukan saja Pak Long Zainal Asri. Ramai. Belum syekh-syekh Arab lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Ibnu Arabi dan sebagainya. Dia merupakan suatu paradigma yang tinggi yang dapat menyatukan umat. Kalau kita tak faham hal ini, jangan cepat-cepat menyalahkan. Berbaik sangkalah. Sesungguhnya ia merupakan slogan yang sangat muktabar dan hasil daripada membawa perjuangan membuang keakuan diri ini. Saya dapat tengok sendiri orang-orang yang membawa hal ini memiliki akhlak yang cantik, memiliki akhlak yang sempurna, memiliki akhlak bayangan Rasulullah. Tak percaya, cuba panjangkan langkah, berjalan jauh sikit. Sesungguhnya Syekh Wan Ahmad Fatani tu, dia berbai'ah dengan 12 tarikat dan berguru dengan beribu-ribu guru. Begitu juga Syekh Yasin Fadani, Syekh Daud Fatani, Syekh Arsyad Bandari, Syekh Abdul Somad Palembang. Pantang dengan guru, minta bai'ah tabarrukan. Bai'ah tabarrukan. Guru dengan 1000 guru, berjalan jauh, mengembara, menziarahi para awliya. Sesungguhnya para awliya, mereka tidak mati, mereka hidup. Di kubur mereka seperti anbiya. Anbiya tidak mati, mereka solat di dalam kubur mereka. Para anbiya saja pun kita tak tahu 124,000 orang, bukan 124 orang, 124,000 orang. Allahumma salli ala Muhammad. Para ulama arif billah berjuta-juta lagi lah. Kalau Nabi pun 124,000 orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka mempunyai kefahaman yang sama, iaitu berjuang di dalam perjuangan yang sama, iaitu membuang keakuan diri ini. Hasil daripada itu terpancarlah. Salah satu daripadanya ialah kecantikan akhlak, budi bahasa, sopan santun, lemah lembut, berbaik sangka, baik sangka. Dan perkara itu tidak dapat kita lihat di dalam ceramah sebenarnya. Kalau hanya melihat kepada video, mungkin kelihatan garang, kelihatan cengeng, kelihatan marah, kelihatan tegas. Cuba bergaul dengan orang-orang begini yang bawa perjuangan membuang keakuan diri. Yang saya perhatikan, akhlak mereka mulia. Mereka berbaik sangka. Mereka prihatin terhadap umat. Air mata mereka seperti umpama
empangan yang penuh. Senang nak melimpah. Nampak benda kesusahan umat, air mata ni senang nak melimpah, nangis. Kalau air mata tu susah nak dialirkan, itu tandanya gersang. Cuba renung-renungkan bila kita last mengalirkan air mata. Tengok orang susah mengalir air mata. Tengok kesusahan umat, bergelojak jiwa ni nak pergi, nangis. Tak boleh tengok kesusahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terasa susahnya umat, seumpama diri kita sendiri yang ditimpa dengan musibah berkenaan. Kayuhlah basikal jauh-jauh, dayunglah sampan jauh-jauh, jalanlah selagi mana modal nyawa masih ada. Jalan. Cari guru mursyid. Cari guru mursyid tu, nak dengar apa daripada guru mursyid? Paradigma yang paling tinggi ialah membuang keakuan diri. Buang keakuan diri. Sesungguhnya ilmu membuang keakuan diri ni berlapis-lapis. Ada ulama yang kata ihsan tu dia terjemahkan sebagai anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Abdikan diri kepada Allah seumpama engkau nampak Allah. Fa illam takun, kalau engkau tak wujud, tarahu, kau akan melihat dia. Sesungguhnya dia melihat engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia berhenti kat situ. Fa illam takun. Yang saya fahamlah terjemahan dia sebenarnya. Fa illam takun, dia berhenti situ. Dan kalau engkau dapat rasakan kau tak wujud, tarahu, kau akan melihat dia. Fa innahu yarak, sesungguhnya dan semestinya dia tu, yakni Allah sedang melihat kamu. Ini satu tafsiran yang memiliki paradigma yang cukup tinggi, di mana pembacaan begitu, intonasi yang begitu membawa makna yang sama dengan para arifin billah ni, lebih jauh lagi daripada yang selalu kita baca. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Selalu kita terjemahkan, abdikan diri kepada Allah sebagaimana kamu nampak dia. Kalau kamu tak berjaya nampak dia, dia nampak kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini saya berjalan jumpa orang soleh. Orang soleh tu memberikan satu pembacaan yang dihuraikan lain tapi saya faham lain. Dia huraikan lain tapi saya faham lain. Saya faham fa illam takun, jikalau engkau tak wujud. Fa illam takun, kalau engkau tak wujud, tarahu, kau nampak dia. Yang saya fahamlah ulama tu maksudkan begitu. Fa innahu yarak, sesungguhnya dia memang nampak engkau. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup menarik tafsiran tentang ihsan tu. Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita merasa kita ini, bukan kita, bahkan seluruh alam buana ni tak ada, yang ada hanya wujud, bukan memberi makna, memberi maksud. Seperti yang mantik kita yang nakal ni cakap, kalau macam tu dia sedang mengaku diri dia Tuhan. Bila masa pula cakap macam tu? La haula wala quwata illa billah. Sangat nakal yang dinamakan akal. Sangat nakal yang dinamakan akal. Saya ulang,
sangat nakal yang dinamakan akal. Dan sesungguhnya akal ni sangatlah liar. Dan cara untuk menambat akal yang liar ni, salah satunya ulama' letakkan cara untuk melilit akal yang liar tu daripada memikirkan yang benda tak betul berkenaan Tuhan ialah sifat 20. Allahumma salli ala Muhammad. Apa mengaku boleh cakap macam tu? Allah ni dah selesai. Laisa kamislihi syai'. Bila masa pula orang tu mengaku diri dia Tuhan pula? Astaghfirullahalazim. Taubatlah sahabat-sahabat, teman-teman sekalian. Jauh panggang dari api kesimpulan yang kamu berikan itu. Tiada sekali-kali tepat walaupun 0.1% kenakalan akal kamu itu. Tak betul. Bila masa pula para arifin billah yang kata menafikan wujud diri itu, tiba-tiba pula dia mengaku diri Tuhan. Tak betul. Fa'ilam lam yadhuk la yadri. Jikalaulah tak rasa, takkan tahu. Dan jikalau nak rasa, jemputlah datang dengan orang yang istiqamah menyeru akan hal ini. Puluh tahun, daripada kecil umur belas tahun, cakap hal ini. Di mana-mana saja dia pergi. Memang ahli dia, wilayah dia. Tugas yang dia buat, membuangkan, ajak umat membuang keakuan diri. Boleh tengok sendiri macam mana akhlak dia. Boleh tengok sendiri bila bermusahabah. Kan Imam Syafi'i pesan, kalau nak mengaji, kena suhbatul ustaz. Suhbatul ustaz ni bukan tengok YouTube. Memang dia kata, awak tak payah datang, tak ada kena-mengena dengan saya, tak payah cari nombor telefon saya, tak payah. Awak pergi terus dengan Allah. Tak apalah, itu dia kata. Tapi Imam Syafi'i kata, suhbatul ustaz. Maka kena kenal lah kalau betul-betul nak tahu. Sebab diri kita tak bawa benda tu. Kita bawa syariat. Kita cari dalil. Kita cari dalil ayat Quran, hurai. Cari hadis, baca hadis, hurai. Tak apalah, bukan nak kata salah. Bagus. Itu bagus. Itu bagus. Itu typical. Itu typical highway. Kena macam tu lah. Tak apalah. Tapi hamba Allah yang diberikan tugas ini bukan tak ada dalil. Ada juga dalil-dalil dia. Tapi dia datang dulu, baru itulah nak cakap pun susah. Datang pengetahuannya dulu. Dalil tu dia tak tahu lagi. Tapi ada dalil tu. Ni yang saya kata dipanggil buta huruf. Bila kata kita buta huruf, orang tak faham pula. Ummi. Rasulullah tu, dia tahu membaca tu. Tapi dia bukannya seorang puisi. Dia bukan seorang puitis. Dia bukan seorang sastrawan. Jadi dia dipanggil ummi. Dia bukan seorang sastrawan yang mampu untuk, dia bukan tiba-tiba jadi macam tu. Itu dia ummi. Dia bukan tidak cerdik. Nabi ni fatanah. Mana boleh tak pandai membaca. Yang dinamakan ummi tu, dia bukan keahlian dia mengarang syair, tapi boleh keluar Quran. Tu dia. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa salahnya? Jemput hadir untuk mengetahui dan menelisik sebagai sambut daripada kata-kata Imam Syafi'i, suhbatul ustaz. Kerana kalau ingin mencari hamba Allah yang istiqamah membawa perjuangan membuang keakuan diri ni, ke mana saja dia ceramah. Saya ingat 1 dalam 1 juta pun susah. 1 dalam 1 juta pun susah. Dan saya kira, pada hemat saya, dia mungkin satu slogan yang sangat relevan pada hari ini.
di saat umat Islam sangat suka berpecah belah, sangat suka berbalah-balah. La ilaha illallah. Macam mana ya nak katok akal sendiri lah. Akal yang hebat, yang liar, yang cerdik ni macam mana ya buat kalau tak ada ilmu tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi cukuplah setakat itu. Terima kasih banyak saya ucapkan kerana sudi mendengar. Ala husni istima'ikum. Jazakumullahu khairun kathiran jazak. Dan saya minta maaf atas segala kesilapan, keakuan diri, terlebih kata terlajak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang diucapkan oleh teman-teman kita, Syekh Latif dan Ustaz Ahmad Al-Zai Al-Masri, semua daripada khatir-khatir Rabbani, daripada lintasan-lintasan suci daripada Allah, daripada kalimat-kalimat yang datangnya daripada kalimat Allah yang mana suci tak lain mengajakkan kita sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Tidak lari tajuk, tetap juga begitu. Alhamdulillah. Saya rasa saya tak nak memanjangkan lagi. Kita sama-samalah kuatkan lagi bertambah ke depan kita ni, bertambahlah lagi keyakinan kita kepada Allah. Bukan menurun, tapi bertambah yakin. Makna bertambah yakin tu bertambah lagi kita kuat nak mengesakan Allah, bertambah kuat nak hilangkan keakuan diri lagi. Kuat lagi. Bertambah yakin untuk yang ada wujud hanya Allah. Tak ada keakuan diri, tak ada semua. Semua cerita Allah yang kita nampak sekian alam ni, sekali pandang semua sekian alam yang kita nampak adalah dia ni ditakbiri oleh kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak nampak. Maknanya tadi apa yang Ustaz cakap tadi, maknanya nak menyatu. Menyatu bagi saya apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana doa Nabi tu minta kepada Allah 3 permintaan, 1 susah. Allah Ta'ala kata susah untuk nak satu tadi. Tadi apa yang Ustaz kata, Allah boleh satukan. Tetapi skrip yang Allah dah tentukan tu, itulah bersatu nama dia. Maknanya bukan Allah tak ada kekuasaan untuk menyatukan. Boleh Allah bagi pada Nabi minta tu betul untuk satu. Tapi itu skrip Allah Ta'ala. Skrip Allah Ta'ala tu nama bersatu. Maknanya dia orang tak nak bersatu ke apa benda ke, kita bawa nak bersatu ke tak bersatu ke, tapi nampaknya memang tak boleh bersatu, sebenarnya itu bersatulah tu. Itu maknanya di sisi Allah, pandangan Rasulullah itu bersatulah tu. Sebab bersatu tu adalah dipandang dari segi sekalian. Apa pun kita nampak tak bersatu, itulah sebenarnya bersatu. Sebab itulah aturan takdir Allah. Takdir Allah tu yang kita nampak bersatu. Kalau kita nampak lain, memang sampai bila kita pun malas nak buat kerja, tak bersatu. Takkan boleh bersatu punya. Tapi bila dileburkan kita nampak rupanya inilah dinamakan sekian alam ni. Semua cerita ada baik, ada buruk, apa semua jadi tak bersatu ke bersatu. Itulah bersatu namanya. Itulah satu dari yang satu esa. Itu cara yang Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad jadi reda. Dia nampak semua ni adalah siapa aku nak menentukan kesatuan ni. Siapa aku nak menentukan ni. Yang menentukan dia adalah Allah. Bila Allah tu kita letakkan, kita nampak semua bersatu. Baik atau buruk pun kita akan nampak bersatu. Sebab dari satu esa, iaitu ketunggalan. Dia menjadikan buruk, dia menjadikan baik, itulah satu di mana. Tidak ada dua. Tapi kalau kita nampak dua, celarulah kita. Dia baik, nanti kita sangka dia tu buruk. Bila buruk, dia kata ada yang nanti tak kena. Tapi kalau kita pandang dari segi siapa yang jadikan baik dan buruk, siapa yang boleh satukan semua sekian alam ni, ada dalam tu baik, buruk, bercampur aduk. Itu semua adalah daripada satu.
Baru kita faham, ya Allah, ini rupanya cerita Allah tu yang kita nak nampak jadi satu lah tu. Cerita dia apa? Ada baik, ada buruk, ada tinggi, ada rendah. Itu yang jadi seronok tu, nampak semua daripada dia. Satu lah tu. Bersatu lah. Esa kan Allah SWT. Tu jangan sampai kita rasa tertekan sangat. Jadi kita kena pandang yang situ pula. Inilah cerita dia. Kita tak tahu kesudahan dia macam mana. Jadi Allah tu tahu. Keseluruhan tu kalau kita pandang, itu bersatu. Apa dia keputusan dia? Adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang dikatakan satu. Bukan di tangan makhluk siapa-siapa pun namanya bersatu tak. Tak ada. Jadi Allah jadikan begitu supaya kita nampak dia ya boleh satukan semua. Yang Allah Ta'ala kata nanti. Allah Ta'ala kumpulkan semua nanti. Baik ke buruk ke apa, fajamaknahum, dia akan satukan dengan itu. Semua adalah cerita-cerita yang aku bagi skrip kepada malaikat ke apa itu, semua akan dijamakkan jadi satu. Jadi alhamdulillah kefahaman ni Allah bukakan lagi kepada kita, yang kita sebelum ni kita tak faham pun. Kita nak cari jalan bersatu susah. Nak cari jalan satu ni dalam keluarga pun kita nak satukan kefahaman yang kita dapat ni untuk nak bagi pada keluarga kita. Ni keluarga yang paling rapat ni, isteri ke, anak-anak ke, apa ke kan, abang ke, kakak ke, rapat tu. Tapi pun tak boleh nak satu juga. Ibarat macam kita nak pergi pantai tu ada pasir, kita genggam pasir, kita genggam boleh satu kan. Tapi bila kita lepas, tetap dia akan berderai. Dia tak boleh satu. Jadi Allah tu sekalian tu, Allah yang boleh satukan semua dengan diri dia, yang menetapkan segala urusan tu di tangan kekuasaan Allah. Semua di langit, di bumi, semua di bawah pemerintahan, pentadbiran, takdir Allah. Semua mengikuti. Itu yang kita nampak satu tu. Kena faham kena faham sebenarnya. Allah je yang boleh menyatukan keesaan dia tu tadi ya. Jadi semua yang ada kita nampak nanti Allah jadikan tak lain, ala tuju dia adalah mengesakan Allah. Kita nampak dah gitu nanti. Kita dah nampak gitu dah. Lepas tu kita akan bertanya siapa kita nak ubah pentakdiran Allah dan pentadbiran Allah. Siapa kita? Sebab kita tak ada apa-apa. Dia kembali natural balik. Jadi kita berbuat dengan apa yang telah diarahkan oleh Allah. Kita tak mampu menetapkan sesuatu. Tapi apa yang skrip yang Allah suruh, kita buat. Bukan kita berbuat atas kita nak merubah. Kita jangan fikir kita boleh merubah. Kita berbuat apa yang disuruh. Macam Nabi dia kata, aku berbuat bukan hawa nafsu aku. Tetapi apa yang disuruh aku lubang, aku lubang. Disuruh bunuh, aku bunuh. Disuruh aku naikkan tembok, aku naik tembok. Hidup kita bahagia begitu. Kalau kita kata kita nak ubah ni, kita nak ubah, itu yang datang nanti. Kemauan kita pada kemauan Allah, jadikan gini skrip dia, kita nak ubah skrip Allah. Maknanya itu yang makna jadi kita tertekan dalam hidup kita. Kita mau kemauan kita dulu. Bukan Allah tu, kita nampak Allah Ta'ala punya kemauan. Itu pasal Sayyidina Ali, dia nak kemauan dia nak 100 contoh dia. Tapi dia tak dapat 100 pun dia tak dapat. Satu je dia dapat. Tapi dia yakin dia satu ni daripada Allah. Dia redha, ya Allah. Kalau 100 aku mohon tak dapat, satu kau bagi, satu ni aku duduk dengan kau, ya Allah. Kita 100, kita nak 100. Tak. Itu kemauan kita. Kemauan Allah nak bagi kita satu, kita kena akur, ya Allah. Ini aku nakkan ridha kau, ya Allah. Satu ni aku ridha sebab ni ketentuan kau, ya Allah. Aku duduk kat ketentuan kau. Aku duduk kepada ketakdiran kau, ya Allah. Aku tak duduk ke atas kemauan tu, kata Nabi ini. Aku duduk atas ketakdiran kau, suruh aku macam ni. Ini takdir kau, ya Allah. Aku buat gini. Itu kita maknanya ya. Kita makin lama makin kita tahu kita langsung tak boleh buat apa-apa. Kita betul-betul 100% dia punya kemauan yang kita ikuti. Tak mau kita menutupi kemauan dia lagi dah.
Alhamdulillah, saya rasa cukup sampai situ. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.